Salam sejahtera. Hari ini saya nak tunjukkan kepada anda cara bagaimana kita nak troubleshoot timer pada microwave. Okey, so untuk pengetahuan anda, ini adalah permintaan dari salah seorang subscriber saya, di mana beliau meminta saya tunjukkan cara bagaimana untuk periksa timer pada microwave. Okay, so untuk pengetahuan anda, kalau saya nak tunjukkan cara-cara troubleshooting, saya perlukan timer. Okay, so hari ini saya ada satu timer di tangan saya ni. Saya ambil dari microwave bernama LG. Okay, so biasanya timer dia bersekali dengan satu lagi butang untuk mengawal suhu, berapa panas yang kita nak. Okay, ataupun dia biasa dilabel sebagai watt. Watt ialah unit untuk kuasa. Okay, so nampak sini 90 watt, defrost mungkin dalam 100-200 watt, 360 watt, 900 watt dan maksimum. Okay, maksimum ni dia terpulang kepada kemampuan ataupun kuasa pada microwave anda. Ada yang 800 watt, ada yang 900 watt, ada yang 1000 dan lebih. Okay, so hari ni kita tak cerita pasal bahagian watt ni ataupun kuasa, kita cerita pasal timer. Okay, so bagaimana kita nak periksa timer? Okay, sebelum tu saya harus bagi tahu anda, ada bermacam-macam jenis timer pada microwave. Yang terbaru sekarang tak ada tombol macam ni, dia semua guna digital. Okay, so hari ini saya cuma terangkan cara bagaimana kita troubleshoot timer jenis mechanical. Okay, di sini kita boleh laras 1 minit, 2 minit, 3 minit, maksimum 60 minit. Okay, so bila kita laraskan kepada 2 minit, dalam 2 minit dia akan perlahan-lahan kembali sampai kosong dan padam. Okay, so biasanya kalau timer jenis mechanical seperti yang digunakan pada oven, kalau kita laraskan kepada 2 minit atau 3 minit dan sebagainya, kita akan dengar bunyi detik jam. Okay, dan perlahan-lahan tombol ni akan balik kepada kosong dan padam. Namun pada microwave, dia tidak 100% mechanical. Okay, dia menggunakan sebiji motor. Okay, nampak di sini, motor ini dipanggil synchronous motor. Dan saya telah periksa, botan yang diperlukan ialah 21 volt AC, bukan DC, AC. Okay, so kalau kita nak uji, kita perlu pasang kepada microwave. Okay, so cara dia ialah kita pasang balik kepada microwave, kita laraskan kepada seminit 2. Kalau dia boleh perlahan-lahan balik kepada kosong, bermaksud timer dia elok. Okay, kalau dia tidak boleh bergerak, jadi kita perlu periksa mana yang rosak. Okay, so secara amnya di dalam timer yang berjenama LG ni, okay, dia ada 4 pin. Nampak sini 1, 2, 3, 4. Oh, di sini ada label. 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, dan saya tak tahu mana 1, 4. Okey, itu tak penting. Okey, so apa yang anda perlu tahu ialah 2 adalah disambungkan kepada motor ni. Okey, so anda boleh lihat motor di sini dan sambungannya di sini. Jadi yang tengah 2 ni disambungkan kepada motor, dan yang di luar 2 ni ialah switch. Okey, kalau kita pusingkan timer, switch akan dihidupkan. Kalau dia dalam kedudukan kosong, switch padam. Okey, so cara periksa dia ialah, okey, pertama kita periksa keterusan pada motor. Okey, so pin motor ialah di tengah 2 ni, 1 di sini dan 1 di sini. Anda lihat pada multimeter. Kalau multimeter bergerak, bermaksud ada keterusan pada motor ni. Okey, dan yang satu lagi switch, 1 di luar,
dan sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. So cara dia, anda laraskan tombol timer. Kalau multimeter boleh bergerak, bermaksud switch dia elok. Okey, saya pusing. Nampak tu? On, off, on, off. Okey. So itu saja yang saya boleh terangkan kepada anda. Okey, saya ulang. Dia ada 4 pin di belakang sini. So pertama, anda kena cari 2 pin untuk motor timer ni. Okey, so di sini nampak ada sambungan dia, satu di sini dan satu di sini. So 2 ini untuk motor. Apa yang kita boleh periksa ialah keterusan. Kalau ada keterusan, bermaksud wire ataupun coil di dalam motor ini tidak putus. Okey, so yang kedua, kita sambungkan kepada 2 pin di luar ni kepada multimeter. Lepas tu kita laraskan timer. Kalau lepas dilaras dia ada keterusan, bermaksud switch dia elok. Okey, so 2 benda itu saja. Okey, so motor ni apa yang kita periksa ialah keterusan, sama ada coil dia ada putus ataupun tidak. Kalau kita nak tahu dia berfungsi ataupun tidak, kita perlu pasang balik kepada microwave. Sebab apa? Tanpa bekalan elektrik, timer ni tidak akan berfungsi. Okey, so dan botan yang diperlukan dia bukan 240, dia cuma perlukan 21 volt. Okey, kalau anda nak cuba secara manual, mungkin anda boleh cari transformer yang botan dia kira-kira 21 volt dan anda sambung kepada sini. Kalau motor boleh bergerak, perlahan-lahan anda akan lihat timer ni balik kepada kosong dan padam. Okey, so itu saja untuk timer jenis mechanical. So perlu diingat, kalau anda pusing macam ni tanpa bekalan elektrik, dia tidak akan berfungsi. Faham? Dia perlukan bekalan elektrik. So apa yang anda perlu lakukan ialah anda sambung balik kepada microwave dan anda hidupkan dia. Kalau timer ini perlahan-lahan boleh bergerak sampai kosong dan padam, dia elok. Okey, dan satu lagi yang kita harus periksa ialah switch dia. Kadang-kadang switch ini rosak, kadang-kadang boleh diselenggara. Saya pernah buka dalam ni dan selenggara. Switch dalam tu dia macam relay, ada kontak. Kalau kita on, dia akan bersentuh. Kalau kita off, dia akan putus. Okey, so dalam tu kadang-kadang ada percikan api, dan bila berlaku percikan api, ada karbon warna hitam tu, so dia tidak ada keterusan. So apa yang anda boleh lakukan, buka, anda gosok kontak dia dengan menggunakan kertas pasir sehingga dia ada keterusan. Itu saja. Okey, so kalau jenis digital, tunggu saya ada dirujuk microwave yang menggunakan timer jenis digital, nanti saya akan terangkan semula. Okey, boleh? Selamat mencuba.